Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi video ini kita akan tengok praktis kendili 8.2C, iaitu buku teks muka surat 227. Jadi kita tengok soalan 1. Bagi setiap set tata pengikut bina satu blok kotak. Jadi ada soalan A dan B. Dan kita tengok soalan A dulu. Diberi satu gambar aja set tata di sini. Dan langkah pertama, kamu kena susunkan semua tata ini pada nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang paling besar di sebelah kanan. Jadi ini ialah tata yang telah cikgu susun dari nilai yang paling kecil di sebelah kiri sehingga nilai yang paling besar di sebelah kanan. Jadi ikut soalan kita kena bina satu blok kotak. Jadi apabila kita nak bina blok kotak, apakah maklumat yang kita kena tahu? Jadi maklumat yang kita kena ada ialah nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Maksudnya 5 maklumat ini kita kena ada apabila kita nak bina blok kotak. Jadi kamu boleh tulis dulu 5 maklumat yang kamu kena cari, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Jadi pertama kita cari yang paling senang dulu, iaitu nilai minimum dengan nilai maksimum. Kalau ikut set tata yang disusunkan di sini, jadi jawapan sangat jelaskan. 25 ialah nilai minimum, 64 ialah nilai maksimum. Jadi kamu boleh tulis jawapan nilai minimum adalah sama dengan 25 dan nilai maksimum adalah sama dengan 64. Seterusnya langkah kedua kita kena cari nilai pada kedudukan median. Jadi seperti biasa cikgu akan guna kaedah mansur. Jadi mansur satu nombor di depan, mansur satu nombor di belakang. Akhirnya kamu dapati bahawa nilai pada kedudukan median ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara dua nilai ini, depan ialah 40, belakang ialah 40. Jadi untuk cari nilai pada kedudukan median, kamu boleh guna nilai yang di depan dia, iaitu 40, tambah dengan nilai belakang dia ialah 40, lepas itu bahagi dengan 2. Maksudnya di sini kamu boleh tulis 40 tambah dengan 40 bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator tambah dulu, iaitu 40 tambah 40 sama dengan 80. Lepas itu bahagi dengan 2. Jadi jawapan di sini ialah 40. Maksudnya ini ialah nilai pada kedudukan median. Seterusnya kita cari nilai pada kedudukan kuartil pertama, iaitu Q1. Iaitu pada bahagian sebelum kedudukan median. Jadi guna kaedah yang sama, cikgu mansur satu nombor di depan. Lepas itu mansur satu nombor di belakang. Guna kaedah yang sama sehingga kamu dapat satu nombor di tengah-tengah di sini. Maksudnya nilai 35 ini ialah nilai pada kedudukan kuartil pertama. Maksudnya jawapan pada kuartil pertama kamu boleh tulis nilai ialah 35. Seterusnya kita cari nilai pada kedudukan kuartil ketiga, iaitu pada bahagian selepas kedudukan median. Jadi guna kaedah yang sama juga, cikgu mansur satu nombor di depan, mansur lagi satu nombor di belakang. Sehingga kamu dapat satu jawapan di tengah-tengah sini. Maksudnya nilai 43 ini ialah nilai pada kedudukan kuartil ketiga. Jadi kamu boleh tulis jawapan kuartil ketiga adalah sama dengan 43. Jadi jawapan bagi kelima 5 ini sudah ada. Jadi kita boleh mula bina blok kotak. Jadi kamu boleh keluarkan kertas graf dulu untuk membina blok kotak. Jadi sebelum kita bina blok kotak, jadi apakah skala yang kita kena pakai? Jadi pertama, kamu kena tengok nilai minimum ialah 25 dan nilai maksimum ialah 64. Jadi maksudnya kita boleh pilih skala 2 cm kepada 5 unit. Jadi pertama, kita boleh lukis garis mengufuk dulu. Dan kita boleh bermula dengan skala 25. Lepas itu selang 2 cm, iaitu 10 petak yang kecil. Oleh sebab kita memilih 2 cm kepada 5 unit, jadi di sini ialah 30. Lepas itu selang 2 cm lagi 35. Lepas itu selang 2 cm sini ialah 40. Maksudnya setiap 2 cm kamu beza 5 unit. Ataupun kamu boleh hafal CV 5 lah. Jadi kamu boleh sambung 45 2 cm. Selang 2 cm lagi 50. Selang 2 cm lagi di sini ialah 55. Lepas itu selang 2 cm lagi sini ialah 60. Yang terakhir selang 2 cm lagi di sini ialah 65. Okey. Tadi kita sudah tengok nilai maksimum ialah 64. Maksudnya skala kita tulis sampai 65 sudah cukup lah. Lepas itu kita program titik hitam untuk kelima 5 jawapan ini. Jadi pertama kita program titik hitam untuk nilai minimum iaitu 25. Jadi kamu boleh selang 5 petak untuk program titik hitam. Jadi kamu boleh program titik di sini. Untuk nilai minimum
Seterusnya kita boleh program titik hitam bagi nilai kuartil pertama iaitu 35. Jadi kamu boleh cari skala 35. Selang 5 peta di sini, program satu titik hitam di sini. Lepas itu nilai pada kedudukan median iaitu 40. Jadi program titik hitam di sini, selang 5 peta. Seterusnya nilai pada kuartil ketiga ialah 43. Jadi kamu boleh kira bermula dapat nilai 40 dulu. Dan ingat tadi kita sudah tentukan skala 2 cm, iaitu 10 peta adalah sama dengan 5 unit. Maksudnya 2 peta ini mewakili 1 unit lah. Maksudnya 40, 2 peta ke kanan, 41, 2 peta lagi ke kanan, 42, 2 peta lagi ke kanan, 43. Maksudnya di sini ialah skala 43. Jadi kamu selang 5 peta ke atas dan kamu plotkan satu titik hitam. Ini menunjukkan kedudukan pada kuartil ketiga, iaitu nilai 43. Yang terakhir kita plotkan titik hitam untuk nilai maksimum, iaitu 64 di sini. Sama juga kamu boleh kira daripada nilai 60 dulu. 2 peta ke kanan 61, 2 peta ke kanan 62, 2 peta ke kanan 63, dan 2 peta ke kanan 64. Jadi selang 5 peta ke atas, maksudnya ini ialah nilai maksimum, iaitu nilai 64. Okey, seterusnya kamu boleh lukis satu garis lurus dari titik hitam nilai minimum kepada titik hitam nilai kuartil pertama. Sama juga kamu kena lukis satu garis lurus dari titik hitam nilai maksimum hingga ke titik hitam kuartil ketiga. Seterusnya kamu kena lukis satu kotak yang besar di antara nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga. Jadi kamu boleh letak satu pembaris pada titik hitam kuartil pertama, lukis 3 peta ke atas dan lukis 3 peta ke bawah. Sama juga kamu boleh letak pembaris pada titik hitam kuartil ketiga, lukis 3 peta ke atas dan lukis 3 peta ke bawah. Lepas itu kamu sambung garis bawah sini dan sama juga kamu sambung garis di atas sini. Jadi satu kotak besar sudah dilukis. Dan langkah terakhir kamu letak pembaris pada titik hitam kedudukan median. Sama juga lukis 3 peta ke atas dan 3 peta ke bawah. Garis pada titik hitam kedudukan median akan asingkan kotak besar ini menjadi 2 kotak yang lebih kecil. Jadi pro kotak sudah siap dibina dan inilah jawapan untuk soalan 1A. Okey, seterusnya kita tengok soalan 1B. Sama juga satu jadual tata diberi. Langkah pertama, kamu kena susunkan tata ini dari nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi cikgu sudah susun tata ini dari nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Dan sama juga 5 maklumat ini kamu kena cari untuk membina blok kotak, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Jadi mengikuti tata ini sangat jelas 40 ialah nilai minimum. Jadi kamu boleh tulis jawapan 40 di sini. Dan 70 ialah nilai maksimum. Jadi kamu boleh tulis jawapan 70 di sini. Seterusnya kamu kena cari nilai pada kedudukan median. Jadi seperti biasa cikgu akan masuk satu nombor di depan. Lepas itu masuk satu nombor di belakang. Sehingga kamu dapat satu nilai di tengah-tengah sini. Maksudnya nilai 55 di sini ialah nilai pada kedudukan median. Jadi kamu boleh tulis 55 di sini . Seterusnya cari nilai pada kedudukan kuartil pertama, iaitu dibahagikan 10 kedudukan median. Sama juga masuk satu nombor di depan dan masuk satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai pada kedudukan kuartil pertama ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara nilai 48 dan nilai 50. Jadi untuk mencari nilai pada kedudukan kuartil pertama, kamu kena guna nilai yang di depan iaitu 48 tambah dengan nilai yang di belakang iaitu 50, lepas bahagi dengan 2. Jadi jawapan itu ialah nilai pada kedudukan kuartil pertama. Jadi kamu boleh tulis langkah di sini iaitu 48 tambah dengan 50, lepas bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 48 tambah 50 dulu. Lepas jawapan itu kamu bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia ialah 49. Maksudnya nilai 49 ialah nilai pada kedudukan kuartil pertama. Okey, seterusnya kamu akan cari nilai pada kedudukan kuartil ketiga, iaitu dibahagikan selepas kedudukan median. Sama juga kamu boleh masuk satu nombor di depan, lepas itu masuk lagi satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai pada kuartil ketiga ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara 63 dan nilai 65. Jadi untuk mencari nilai pada kedudukan kuartil ketiga,
kamu kena guna nilai yang di depan yaitu 63 tambah dengan nilai yang di belakang yaitu 65. Lepas itu bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tulis langkah di sini yaitu 63 tambah dengan 65 bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator tambah dulu yaitu 63 tambah dengan 65. Lepas itu jawapan ini kamu bahagi dengan 2. Dan kamu akan dapat jawapan 64. Maksudnya nilai 64 ini ialah nilai pada kedudukan kuartil ketiga. Jadi seterusnya kamu boleh mula bina blok kotak. Jadi untuk membina blok kotak kamu kena tentukan skala dulu. Dan kamu dapati bahawa nilai yang paling kecil ialah 40 dan nilai yang paling besar ialah 70. Dan sama juga kamu boleh guna skala yaitu 2 cm sama dengan 5 unit sama dengan soalan 1A tadilah. Jadi kamu boleh mula lukis satu garis mengufuk dulu. Jadi kamu boleh bermula dengan nilai minimum 40. Jadi di sini kamu boleh plotkan titik 40 di sini. Dan kita guna skala 2 cm kepada 5 unit. Maksudnya kamu selang 2 cm iaitu 10 peta yang kecil. Dan di sini kamu boleh plotkan 45. Lepas itu kamu boleh sambung 2 cm iaitu 10 peta yang kecil. Dan sini kamu boleh tulis 50. Lepas itu sambung lagi 10 peta yang kecil. Di sini adalah 55. Oke, lepas itu sambung lagi. Sini adalah 60. Sambung lagi 10 peta yang kecil. Sini adalah 65. Dan yang terakhir 10 peta yang kecil lagi. Dan sini kamu plotkan 70. Dan kita tadi sudah tengok nilai maksimum ialah 70. Maksudnya kita plotkan skala sampai 70 sudah cukup lah. Seterusnya kita plotkan titik hitam untuk nilai minimum dulu yaitu 40 di sini ya. Jadi setelah 5 peta ke atas plotkan satu titik hitam di sini. Lepas itu plotkan kuartil pertama yaitu 49. Jadi kamu boleh mula kira daripada 45 dulu. Masih ingat tadi ya kita guna skala 2 cm yaitu 10 peta yang kecil adalah sama dengan 5 unit di sini. Maksudnya 2 peta yang kecil di sini mewakili 1 unit Maksudnya kamu kira daripada 45, 2 peta ke kanan 46, 2 peta lagi 47, 2 peta lagi 48 dan 2 peta lagi 49. Jadi maksudnya kamu boleh setelah 5 peta ke atas di sini kamu plotkan titik hitam di sini untuk menunjukkan nilai 49 pada kedudukan kuartil pertama. Lepas itu plotkan titik hitam bagi kedudukan median yaitu 55. Jadi skala 55 ialah di sini setelah 5 peta ke atas plotkan satu titik hitam di sini. Seterusnya plotkan titik hitam pada kedudukan kuartil ketiga yaitu 64. Jadi sama juga kamu boleh kira daripada 60, 2 peta 61, 2 peta 62, 2 peta 63 dan 2 peta 64. Jadi kamu setelah 5 peta ke atas plotkan satu titik hitam. Dan ini ialah nilai 64 pada kedudukan kuartil ketiga. Jadi yang terakhir plotkan titik hitam pada nilai maksimum iaitu 70. Jadi skala 70 ialah di sini ya. Jadi setelah 5 peta ke atas plotkan satu titik hitam di sini. Jadi sudah lengkapnya 5 titik hitam di sini. Jadi seperti biasa kamu kena lukis satu garis lurus untuk sambung titik hitam pada nilai minimum kepada titik hitam pada kedudukan kuartil pertama. Sama juga di sini ya, kamu kena lukis satu garis lurus dari titik hitam pada nilai maksimum sehingga titik hitam pada kedudukan kuartil ketiga. Seterusnya kamu kena lukis satu kotak yang besar di antara kedudukan kuartil pertama sehingga kedudukan kuartil ketiga. Jadi pembaris kamu letak pada titik hitam kuartil pertama di sini. Lukis 3 peta ke atas dan lukis 3 peta ke bawah. Sama juga pembaris kamu letak pada kedudukan kuartil ketiga. Lukis 3 peta ke atas dan lukis 3 peta ke bawah. Lepas itu sambung garis di bawah sini. Dan sama juga sambung satu garis di atas sini ya. Jadi satu kotak besar sudah lengkap lah. Akhirnya kamu letak pembaris kamu pada kedudukan median di sini. Pada titik hitam di sini kamu lukis 3 peta ke atas. Dan sama juga lukis satu garis 3 peta ke bawah. Dan garis pada kedudukan median ini akan membahagikan kotak besar ini menjadi 2 kotak yang lebih kecil lah. Jadi sudah lengkapnya bina blok kotak pada soalan 1B. Seterusnya kita tengok soalan 2. Bagi blok kotak di bawah, nyatakan A nilai minimum, B nilai maksimum, C kuartil pertama, D kuartil ketiga, E jumlah antara kuartil dan F median. Jadi mengikut soalan 2 ini terdapat satu gambar aja blok kotak di sini dan kita cari satu demi satu untuk jawapan A, B, C, D, E, F. Jadi kita tengok soalan 2A, cari nilai minimum. Jadi mana satu titik hitam ialah nilai minimum, iaitu titik hitam pertama ini, betul? Jadi kamu perhatikan skala dia. Di sini ialah nilai 10 dan sini ialah nilai 12. Dan kamu dapati bahawa titik hitam ialah terletak di tengah-tengah ini, betul? Iaitu di antara nilai 10 dengan nilai 12. Jadi nilai yang di antara tengah-tengah 10 dengan 12 ialah nilai 11, betul? Maksudnya jawapan nilai minimum adalah sama dengan 11.
Jadi kamu boleh tulis jawapan untuk 2A, yaitu nilai minimum adalah sama dengan 11. Sebab dia terletak di antara nilai 10 dengan 12. Seterusnya kita tengok soalan 2B, iaitu nilai maksimum. Jadi mana satu titik hitam yang mewakili nilai maksimum, iaitu titik hitam yang paling akhir di sini, betul? Dan kamu dapati bahawa kedudukan titik hitam ialah di tengah-tengah sini, iaitu di antara nilai 20 dengan nilai 22. Jadi nilai di tengah-tengah sini di antara nilai 20 dengan nilai 22 iaitu nilai 21, betul? Maksudnya jawapan nilai maksimum ialah sama dengan 21. Jadi di sini kamu boleh tulis jawapan 2B nilai maksimum adalah sama dengan 21. Seterusnya kamu tengok soalan 2C iaitu kuartil pertama. Jadi mana satu ialah titik hitam untuk kedudukan kuartil pertama iaitu titik hitam yang kedua di sini, betul? Jadi sama juga titik hitam di sini ialah di tengah-tengah sini, yaitu di antara nilai 12 dengan nilai 14. Jadi nilai tengah-tengah di antara nilai 12 dengan nilai 14 yaitu nilai 13, betul? Maksudnya jawapan kuartil pertama ialah 13. Jadi kamu boleh tulis jawapan 2C kuartil pertama adalah sama dengan 13. Seterusnya soalan 2D ialah kuartil ketiga. Jadi titik hitam yang mewakili kuartil ketiga ialah titik yang keempat sini, betul? Dan jawapan dia sangat senang yaitu pada kedudukan 18. Jadi kamu boleh tulis jawapan 2D kuartil ketiga adalah sama dengan 18. Seterusnya kamu cari jawapan 2I yaitu jumlah antara kuartil. Rumus bagi jumlah antara kuartil masih ingat yaitu sama dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga tolak dengan nilai cerapan pada kedudukan kuartil pertama. Tadi kita sudah cari jawapan untuk kuartil pertama yaitu 13 dan jawapan kuartil ketiga ialah 18. Maksudnya kita boleh ganti dua nilai ini ke dalam rumus ini yaitu 18 tolak dengan 13. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 18 tolak dengan 13, jadi jawapan ialah 5. Maksudnya ini jawapan untuk soalan 2I yaitu jumlah antara kuartil adalah sama dengan 5. Jadi yang terakhir kita cari jawapan untuk 2F yaitu median. Jadi titik hitam bagi median ialah di tengah-tengah sini yaitu titik hitam yang ketiga. Jadi jawapan sangat jelas, kedudukan titik hitam ini ialah di 16. Jadi kamu tulis jawapan 2F di sini, median adalah sama dengan 16. Jadi ini ialah jawapan untuk soalan 2 di sini. Jadi video ini sampai sini saja. Jadi video ini kita sudah bincang dua soalan untuk praktis kendali 8.2C. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye.